Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam sehati sejiwa, membantu sesama insan. Bertemu lagi kita di channel Rencah TV. Kali ini kita akan mendengar perkongsian cerita daripada seorang lagi orang penting, orang lama, iaitu Ketua Kampung Buang Sayang, Tuan Haji Abdul Karim bin Haji Julai, dalam segmen dokumentari Ada Cerita di Sebalik Nama, bahagian 2 ini. Mari sama-sama kita saksikan rakaman temubual eksklusif tersebut bersama wartawan lokasi kami, Saudara Rozi. Tapi, sebelum itu, kita saksikan dahulu sedikit rakaman penelusuran kami di Sungai Papar semasa dalam rangka kerja pembikinan dokumentari ini. Kita akan mendengar cerita ini daripada seorang yang kami hormati di Kampung Buang Sayang ini, iaitu Ayanda Ustadz Haji Karim Haji Julai, ataupun lebih mesra dipanggil dengan Haji Karim ataupun Ustadz Karim. Jadi di sini saya berada bersama-sama dengan Ayanda Haji untuk bercerita dan mendengar asal-usul sejarah Kampung Buang Sayang Papar. Untuk tidak membuang masa, di sini di sebelah saya kenalkan sekali lagi, yaitu Ustadz Haji Karim Haji Julai. Dan mari bersama-sama kami tim Rencah TV mendengar dan menghayati asal usul nama Kampung Buang Sayang Papar, Sabah. Jom kita dengar bersama-sama. Jadi boleh Ayanda Haji Ustadz bagi tahu kami dan terangkan kepada kami, ceritakan kepada kami salah silah sejarah dan asal usul nama Kampung Buang Sayang ini. Terima kasih kepada pengacara mengenai dengan salah sila, tersila ataupun sejarah. Saya akan menceritakan sedikit sebanyak mengenai dengan salah sila sejarah Kampung Buang Sayang. Adapun asal usul, yaitu mendengar cerita dari orang-orang tua-tua penduduk kampung tersebut. Sebelum nama yang diberi kepada Kampung Buang Sayang pada masa dulu-dulu, maka kampung ini dinamakan Kampung Singgamata. Dan pada waktu itu juga bahawa dari kampung laut ke kampung tersebut, yaitu Kampung Singgamata dan ke Pakan Papar, kira-kira sejauh 1 kilometer lebih. Dan pada masa yang sama, belum ada jalan besar utama pada ketika itu, hanya berjalan kaki sahaja. Dan apabila itu masyarakat ataupun penduduk-penduduk kampung laut ke Pakan Papar pergi dan balik, terpaksa sehingga berehat sebentar. Dan manakala jumlah penduduk kampung Buang Sayang sekarang
1.000 orang kurang ataupun lebih. Oh. Adapun penduduk masyarakat di kampung Buang Sayang dari dulu hingga sekarang adalah semuanya orang-orang tempatan. Pekerjaan mereka kebanyakannya adalah sebagai nelayan dan mempunyai bot perahu masing-masing pergi ke laut. Dan begitulah pencarian pekerjaan mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum terputusnya sungai Kampung Laut, Kampung Meluguh dan Kampung Buang Sayang adalah setanah dan sejalan yang diguna pakai bersama. Maka terdapatnya 3 buah perkampungan pada masa itu. Dan berbalik cerita hal hiwal sejarah Kampung Singgamata sebelum ditukarkan nama Kampung Buang Sayang pada ketika dulu-dulu. Maka apabila iaitu sebelum negara Malaysia merdeka dikuasai oleh pemerintahan Jepun, kesemuanya negeri dan daerah kawasan Tanah Semenanjung, Sabah dan Sarawak pada ketika itu. Maka timbulnya kekacauan, peperangan, bunuh-membunuh. Dan pada masa yang sama, pada ketika itu, maka timbul penyakit-penyakit cacar dan sebagainya. Oh. Oleh sebab itulah, maka penduduk-penduduk semuanya sanggup meninggalkan kampung tersebut demi untuk menyelamatkan diri masing-masing. Dan menjalangnya beberapa tahun kemudian, negeri dan daerah seluruh Malaysia aman semula yang dikuasai oleh pemerintahan British. Yang mana penduduk-penduduk yang meninggalkan kampung tersebut kesemuanya balik ke kampung halaman masing-masing, yaitu ke Kampung Buang Sayang. Dan senarai nama-nama ketua kampung Buang Sayang dulu dan sekarang yang saya ingat, yaitu ialah ketua kampung Taim bin Datuk Sagaf, dari ketua kampung Haji Awanuddin bin Muhammad, ketua kampung Haji Ibrahim Tasin, ketua kampung Datuk Haji Asbullah bin Taim, ketua kampung Haji Muhammad Zain bin Abdullah, ketua kampung Haji Wasli Ibrahim, ketua kampung Haji Abdul Karim bin Haji Awang Mumin, ketua kampung Bakar bin Haji Ibrahim, dan seterusnya ketua kampung Haji Abdul Karim bin Haji Julai pada masa sekarang ini. Kita telah mendengar tadi serba sedikit tentang fakta sejarah salah sila sebelum nama Kampung Buang Sayang ini mendapat nama. Nama dulunya adalah Singgamata. Nya orang-orang tetua, nya orang-orang Brunei. Nama Singgamata ini dipanggil disebabkan penduduk Kampung Singgamata dulu, mereka akan singgah di kampung ni sekejap, dan selepas itu barulah mereka bergerak bekerja ke mana-mana lah. Jadi singgah ini dalam bahasa Brunei-nya ataupun bahasa Malaysia-nya berhenti sekejap. Jadi kita telah juga mendengar daripada ayahanda Ustaz tentang kenapa dan bagaimana nama Buang Sayang ini dapat disebabkan berlakunya perperangan dan juga berlakunya wabak cacar pada masa itu, dan penduduk Kampung Singgamata meninggalkan kampung ini. Dan selepas keadaan semakin baik, aman damai, mereka kembali, dan disitulah mendapat nama Kampung Buang Sayang Papar sehingga hari ini.
Dan Ayanda Ustadz juga menyebut tadi nama-nama ketua-ketua kampung yang daripada mula sehinggalah ke hari ini yang sekarang ini dipegang oleh Ayanda Ustadz Haji Karim Haji Julai. Jadi mungkin banyak lagi yang perlu kita bongkar, kita rungkai, dan tidak lengkap sebuah kampung jikalau kita tidak tahu bagaimana perjalanan dakwah di kampung Buang Sayang ini. Jadi hari ini juga kita akan mendengar salah sila sejarah kewujudan masjid di kampung Buang Sayang ini. Siapakah yang bila masjid di Buang Sayang ini ada, dan siapakah imam pertama di masjid kampung Buang Sayang. Dan kita serahkan kembali kepada Ustadz Haji Ayanda Ustadz Haji Karim Haji Julai untuk menerangkan dan menceritakan serba sedikit sejarah asal-usul Masjid Kampung Buang Sayang dan imam Masjid Kampung Buang Sayang. Jadi Ayanda Ustadz boleh terangkan kepada kami asal-usul masjid, siapa nama imam Masjid Kampung Buang Sayang dari dulu sehinggalah ke hari ini. Terima kasih kepada pengacara. Itu kita cerita tentang salah sila ataupun tersila sejarah Masjid Kampung Buang Sayang Bakar. Adapun Masjid Kampung Buang Sayang dibina di dalam kawasan tanah wakaf. Dari dulu hingga sekarang, tanah tersebut diwakafkan oleh Allahyarham Tuan Haji Malai Idris bin Haji Malai Ahmad. Malai Idris bin Haji Malai Ahmad, orang yang mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid pertama di Kampung Buang Sayang nih. Teruskan, Ayanda Ustaz. Masjid dan sekolah Al-Madrasah kedua-duanya dibina di dalam kawasan tanah wakaf tersebut dari dulu hingga sampai sekarang. Dan bahwa Masjid Kampung Buang Sayang ini itu mengikut cerita-cerita masjid yang cerita daripada orang tua-tua dulu-dulu. Masjid yang kedua yang tertua di negeri Sabah. Oh, Masjid Buang Sayang adalah masjid kedua tertua di negeri Sabah. Jadi kita teruskan, Ustaz. Dan sebelum adanya masjid daerah Papar pada ketika itu, maka Masjid Kampung Buang Sayang inilah dijadikan masjid daerah Papar. Ini adalah keputusan ahli jawatan kuasa masjid dan orang-orang kenamaan di Papar pada ketika itu. Oke, selain daripada dia masjid kedua tertua di negeri Sabah, masjid di Buang Sayang ini juga dijadikan dulu masjid daerah Papar. Ya. Oh, oke. Teruskan. Dan bahwa masjid ini dulu-dulunya aktif, ada mengadakan berbagai-bagai aktiviti diadakan. Dan apabila tiap-tiap hari Jumaat, maka berpusu-pusu para jemaah hadir datang dari kampung ke kampung yang berdekatan, yaitu menunaikan salat Jumaat, salat 5 waktu dari masa ke masa. Imam-imam yang bertauliah yang bertugas di masjid tersebut pada ketika itu, Tuan Haji Malai Idris bin Haji Malai Ahmad, Pengiran Ismail bin Pengiran Muhammad, Pengiran Salih bin Pengiran Muhammad, Tuan Haji Salbon, Awang Bubin bin Datu Gurdam, Haji Abdul Rasid bin Awang Bubin, Pengiran Haji Abdul Rahim bin Pengiran Salih, Haji Imran bin Ahmad. Yang terakhir pada ketika itu ialah Tuan Haji Tahir bin Kilong.
Dan menjelasnya beberapa tahun kemudian, tiba masanya masjid daerah Papar telah pun siap. Maka masjid kampung Buang Sayang tidak lagi dibenarkan dan dibolehkan para jemaah mendirikan salat Jumat. Ini adalah arahan Mufti Kerajaan Negeri Sabah pada ketika itu. Masjid kampung Buang Sayang ini hanya digunakan salat 5 waktu sahaja. Dan dari hari ke bulan ke tahun, masjid tersebut nampak terlalu usang. Lalu dibuka dan dirubuh. Kemudian dibina dan dibaruhi semula. Itu menggunakan konkrit, batu bata, simen dan sebagainya. Dan apabila masjid tersebut siap, mengikut perbincangan keputusan dalam masyarakat ahli jabatan kuasa, yaitu memilih pengurusi dan ahli jabatan kuasa dan seterusnya. Nama-nama mereka yaitu pengurusi ketika dulu dan masa kini sampai sekarang adalah Tuan Haji Jair bin Apong, Ustaz Ismail bin Haji Bidin, Tuan Haji Muhammad bin Haji Narawi, Haji Ali Hasan bin Haji Abdul Latif, Ustaz Haji Muzri bin Haji Abdul Karim, Ustaz Haji Abdul Karim Haji Julal, dan Awang Bakar bin Haji Madun. Dan pada ketika itu juga bahawa Masjid Kampung Buang Sayang ini telah ditukarkan dengan diberi nama Masjid Al-Jariyah. Namanya dulu Ustaz? Masjid Kampung. Masjid Kampung. Kampung saja. Masjid Kampung saja. Tapi digunakan untuk masjid daerah. Okey. Okey, sebelum mendapat nama Masjid Al-Jariyah, orang kampung hanya memanggil masjid ini Masjid Kampung. Masjid Kampung. Jadi sekarang ini dikenali dengan nama Masjid Al-Jariyah. Okey, Ustaz. Ya. Teruskan. Dengan diberi nama Masjid Al-Jariyah sekarang. Ini adalah keputusan juga perbincangan masyarakat, dan apabila masanya salah seorang telah dipilih sebagai pengurusi pada waktu itu, lalu berusaha dan berkorban tenaga dan sebagainya bersama-sama dengan ahli jawatan kuasa masjid dapat memberikan kerjasama dan meluangkan masa pada ketika itu. Dianggarkan dekat 10 kali turun naik pergi dan balik ke pejabat Mufti Kerajaan Negeri Sabah untuk mendapatkan kebenaran solat Jumat. Okey. Jadi Kota Kinabalu memohon dan merujuk mengenai keputusan salat Jumat. Alhamdulillah akhirnya permohonan salat Jumat diterima dan diluluskan. Dan dengan itu mula bersinarlah masjid kerana dapat dan dibenarkan menjadikan semula salat Jumat dari masa ke masa. Amin. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan jumlah para jemaah salat Jumat sekarang di Masjid Al-Jariyah dianggarkan lebih 300 orang pada setiap hari Jumat dulu dan sekarang. Amin. Oleh yang demikian, apa yang termaktub mengenai Salasila, Narsila, sejarah usul asal kampung Buang Sayang dan Masjid Al-Jariyah, mana yang salah, tolong dibetulkan bersama. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.